Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning to all my students, especially Tri Amin. So today we continue our lesson. Kita akan sambung kita punya pembelajaran kita. Minggu lepas, last week we are discussing about 5 type of sensory. Kita ada bincangkan semalam minggu lepas. Minggu lepas tu kita bincangkan tentang 5 organ dera yang berada pada manusia, sense of sight, sense of hearing, sense of smell dan juga sense of taste. Okay, seperti mana yang kamu lihat pada gambar sekarang ni. Okay, so hari ni kita continue. We are continuing our lesson by going part by part lah. So the first part we are going through is our human eye. Kita punya mata. Baik, jelas ya suara saya? Kalau jelas, kamu respon sama ada kamu nak respon dekat komen atau private chat tu untuk Alia dengan Syifa lah. Kalau tak pun kamu boleh respon terus on mic saja. Okay, baik. Kita pergi kepada part yang pertama, iaitu mata manusia. Okay. Sekejap. Okay. Syifa masuk 2 kali. Syifa dah tinggal 2 kali. Tak apa. Baik. So kita tengok pada mata manusia, human eye. Okay, yang ini pada sudut pandangan depan. Pandangan depan mata kita, mata manusia. So, kejap, saya lupa nak mapping saya punya webcam, saya lupa nak mapping sekejap mapping screen number 2 saja. Okey. Baik. Yang ini adalah struktur pandangan depan mata manusia yang terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu sklera. Sklera kita bahagian mata kita yang berwarna putih tu. Dia memberi bentuk kepada mata kita, giving the shape to the eye. So which is eyeball lah, bentuk mata kita adalah bulat ataupun sfera, separa bulat sebenarnya. Itu adalah sklera yang berwarna putih. Seterusnya kita ada iris. Iris adalah bahagian yang kamu nampak dekat sini, yang berjalur ni. So iris adalah tempat di mana dia akan membenarkan, permit the light from outside going through inside. So seterusnya kita ada pupil. Pupil ni anak mata, kawasan di mana cahaya itu akan masuk. So yang akan membesar dan akan mengecil itu adalah pupil. Our pupil size will increasing when the source of light surrounding is low. Bila intensity cahaya dekat, contohnya sekarang kamu berada dekat bilik, Syifa terkeluar dah, tinggal Alia je seorang. Okey, contoh kalau kata kita berada di kawasan yang terang, so anak mata kita ataupun our pupil will become smaller. Anak mata kita akan menjadi kecil. Tapi bila kita dalam keadaan yang gelap, kita cuba mencari sumber-sumber cahaya, anak mata kita akan membesar. Itu fungsi pupil ataupun anak mata. Baik, kita pergi kepada beberapa bahagian yang penting yang kat sini Alia kena tengok. Baik. Okay. So basically we have 15 part of human eye. Kita ada 15 bahagian mata manusia yang kamu bukanlah perlu tahu ke semua fungsinya. Ada beberapa part yang kamu perlu tahu fungsinya, terutamanya bahagian lapisan mata kita. Macam minggu lepas saya dah terangkan, I have explained before this, we have 3 layers of eyes. So saya akan tunjukkan dekat mana kita punya lapisan mata kita tu. Okey, lapisan yang paling luar tu kita panggil dia sklera. Yang mata yang warna putih, kalau kita tengok kat mata kita tu yang warna putih tu kita panggil dia sklera. So what is the function of sklera? A strong layer that maintain the shape of the eye and protect it. So it's giving the shape to the eye. So dia memberi bentuk kepada mata kita. Mata kita berbentuk bulat. Okay, next, lapisan yang kedua ataupun lapisan tengah kita panggil dia choroid. C-H-O-R-O-I-D, choroid. So it's the black layer that prevent reflection of light in the eye and supplies oxygen and nutrient to the eye. So lapisan tengah-tengah ni adalah lapisan choroid yang terdiri daripada blood vessel. Dia ada banyak salur darah kat dalam tu. Kenapa ada salur darah? Darah akan membawa oksigen. Dalam darah kan kita ada hemoglobin. So hemoglobin tu akan membawa oksigen untuk dibekalkan kepada mata manusia, selain memberikan nutrien kepada mata. So dia juga menghalang sebarang pantulan cahaya. Okay, cahaya dalam bilik saya ni masuk dalam mata,
dan akan dihalang pantulan itu dalam mata oleh koroid. So lapisan kedua kita panggil dia koroid. So lapisan yang ketiga, lapisan yang paling dalam kita panggil dia retina. So ini adalah satu bahagian mata yang penting. So retina adalah bahagian mata manusia yang penting kerana dia akan menerima semua rangsangan cahaya. It will receive all source of light. Semua cahaya, cahaya matahari ke, cahaya lampu dalam bilik kita ni ke, semua dia akan masuk ke dalam mata dan akan dikesan oleh retina. So kita tengok kat sini dia punya definition, a layer containing photoreceptor. So I will highlight the term of photoreceptor class, guys. Okay, ini fakta penting. So kita kena tahu, kamu kena tahu. Dalam retina kita ada satu part ataupun reseptor. Kan saya ada terangkan minggu lepas, I have mentioned before this, in our 5 organ, sensory organ, each type of organ have a receptor. Dia ada receptor. Receptor ni apa? Receptor adalah penerima rangsangan. Receptor adalah penerima rangsangan. So penerima rangsangan ni contohnya sekarang kita tengah bincangkan pada bahagian mata, in our human eye. So dekat dalam mata kita yang mengesan cahaya, sebarang bentuk cahaya, sebarang bentuk sumber cahaya lah senang cerita, adalah reseptor, dan pada mata kita panggil dia photoreceptor. Di manakah photoreceptor ni berada? Di retina. So the photoreceptor will detect light and it will produce a nerve impulse. Nampak ni? So retina inilah yang akan menghasilkan impulse class. So what is impulse? Impulse is an electrical signal. Impulse is an electrical signal. Okey, sekejap Saya nak bagi budak-budak ni bangun. Alia je bangun. Alia duduk kat mana Alia? Alia boleh respon? Tak dengar dah. Alia boleh respon? Tak ada mic kot, tak apalah, kita teruskan. Baik kelas, so ini adalah 3 lapisan mata manusia, sklera, koroid dan juga retina. So dekat retina yang ada photoreceptor yang akan mengesan cahaya. Dia kesan je cahaya, dia akan trigger impulse. Impulse tu akan dihantar kepada otak dan otak akan terjemahkan dia sebagai suatu pandangan. Kamu nampak muka saya melalui webcam, kamu nampak tadi terkeluar tadi, lepas tu okey tak apa. Syifa tengah tengok dekat YouTube. Tak apa Syifa, tengok je dekat YouTube. Janji kamu sedang mengikuti pembelajaran, sebab hari ni kita nak bincangkan pasal mata saja, tak banyak. Supaya kalau kita nak pergi banyak-banyak pun nanti takut kamu tak ingat. So better we are focusing on one part of human organ dulu. Terutama hari ini kita akan bincangkan pada tentang mata sahaja. Baik. So we have discussing about 3 layers of human eye, which is sclera, the outsiders, intermediate yang tengah-tengah adalah choroid yang membekalkan oksigen dan juga makanan, bukan makanan nutrien. So lapisan yang paling dalam adalah retina. Retina ni yang penting sebab dia ada photoreceptor yang akan menghasilkan impuls untuk dihantar ke otak. Okay, yang ni penting. Okay, going to the brain untuk dihantar ke otak. Okay. Baik, seterusnya kita pergi pada bahagian hadapan. Okay, yang ini saya lupa nak bagi tahu. Yang ini dah pandangan sisi. Okay, yang gambar rajah pada buku teks ni kamu boleh tengok buku teks pada muka surat 20. Yang ini pandangan sisi. Yang atas tadi tu pandangan hadapan. Okey, pada pandangan sisi pula kita pergi pada bahagian depan yang penting Okey, sub-organ ataupun bahagian utama yang saya nak sentuh di sini adalah yang pertama kita pergi pada iris dulu. Iris ni lah yang kamu tengok kalau mata orang Asia biasanya macam hitam, coklat. Kalau kamu pergi dekat kawasan utara sikit, mata dia warna biru. Mata dia warna biru lah. Macam Mak Saleh kan mata warna biru, coklat, hijau ada. Itulah warna iris sebenarnya. Sebab tu dia kata dekat sini, iris is the coloured part of the eye which control the size of pupil. So yang ini adalah tugas iris, yang mana iris akan mengawal saiz anak mata. Iris akan mengawal saiz anak
mata. So kalau dalam keadaan terang, which is in bright condition, mata kita akan jadi besar. Anak mata kita akan jadi besar. Our pupil will become larger. Dalam keadaan terang, anak mata kita akan jadi kecil sebab cahaya dah cukup. Kalau kamu perasan, kamu cuba boleh buat eksperimen ni, kamu pergi dalam keadaan gelap ataupun kamu tutup mata kamu dengan bekas apa-apa, tutup mata, lepas tu kamu pergi dalam keadaan yang, pergi ke kawasan yang terang, kamu akan mengecikkan mata kamu, kelopak mata kamu akan mengecik. Kalau tak percaya, biasa kan kalau mak kamu atau mak ayah kamu kejutkan kamu bangun subuh kan, bangun, apa yang pertama mak ayah kamu akan buat? Buka lampu. So dia akan buka lampu dan kamu macam sakit mata sebab cahaya dah cukup. Jadi iris akan bertindak untuk mengecilkan anak mata kamu supaya cahaya tu tak terlalu banyak masuk dalam mata. Berbeza pula kalau dalam keadaan gelap, iris akan membesarkan anak mata kamu untuk mencari sebarang sumber cahaya. Sebab itulah kalau kamu tersesat dalam hutan dalam keadaan yang sangat gelap, kamu akan teraba-raba cuba mencari sumber cahaya. Adakah kamu dalam keadaan gelap kamu tutup mata? Tak kan? Kamu akan buka kelopak mata kamu, cuba tengok keadaan sekeliling. Mana sumber cahaya yang ada. So itu fungsi iris. Iris dia tak dikawal oleh dia bukannya benda yang kamu boleh kawal. Maksudnya macam kelopak mata ni saya boleh kawal, saya tutup, saya buka, tapi iris tak. Dia automatik. Kalau sumber cahaya tu dah banyak, iris akan mengecikkan anak mata. Kalau cahaya tak cukup, iris akan membesarkan anak mata, increasing the pupil size. Sebab itulah biasa kan kalau kamu tengok pasien yang tenat ataupun pesakit yang dah terlantar, yang koma, apa doktor akan buat? Doktor akan ambil torchlight, kan? Dia akan ambil torchlight. Doktor akan ambil torchlight, dia buka mata pesakit tu, lepas tu dia lalukanlah cahaya. Dia nak tengok kalau iris ataupun pupil tu ada respon, anak mata kita ada respon, bukan respon mata bergerak macam ni, tak. Ada respon. Kalau lalu je cahaya lampu suluh tu, kalau anak mata mengecil, maksudnya pasien tu kita kata dalam keadaan sedar ataupun dia ada respon lah, ada harapan lah senang cerita. Kita lalukan je cahaya pada mata pesakit tu, mata pasien tu, kalau ada respon pada iris ataupun pupil membesar mengecil, maksudnya ada respon. Maksudnya otak dia berfungsi. Tetapi kalau pasien yang anak mata dia tak bergerak, kalau cahaya lalu pun anak mata dia besar, tak statik. So itu menunjukkan dia punya brain dah dysfunction, tak berfungsi. So sebab itulah doktor isytiharkan pesakit mati sama ada melalui denyutan nadi ataupun melalui mata. Itu fungsi. Itu bukan sahaja doktor nak lalukan torchlight dekat mata pesakit tu, tak. Dia ada sebab kenapa bila cahaya lalu dekat mata kita, iris akan mengecil. Iris tu yang berwarna tu, dia akan mengecilkan mata kita. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil sampel adik-beradik kamu, ambil smartphone, buka lampu, jangan tunjuk suluh tu betul kat mata adik ataupun abang. Lalukan macam tu je. Kamu akan perasan anak mata tu mengecil tiba-tiba bila cahaya lalu dekat kawasan mata. So itu adalah fungsi iris. The function of iris adalah kawasan yang berwarna. Bagi siapa-siapa yang tengok dekat YouTube, iris adalah satu kawasan yang berwarna dekat mata kita ni, sama ada coklat, biru, hijau. Kalau hijau dengan biru dekat kawasan luar negara. Kalau Malaysia, Pan Asia biasanya mata dia berwarna coklat. So dia mengawal saiz anak mata. Dia akan mengecilkan ataupun membesarkan saiz anak mata. Anak mata dalam bahasa Inggeris we call it as pupil. Ni anak mata. So ini adalah anak mata. Bahagian yang kedua pula terpenting, dekat bahagian depan mata kita panggil dia pupil. Pupil is the end opening in the center of the iris which control the quantity of light entering the eye. Okay, sorry lah bahasa Inggeris tertaruh. Yang penting kamu faham konsep. Guys, pupil adalah anak mata yang akan menerima sebarang sumber cahaya. Ibaratnya macam ni lah. Iris ni pintu, pupil ni laluan. So kalau kita kecilkan laluan pintu tu, orang susah nak masuk kan. Pintu tu ibaratnya iris. So pupil ni dia punya laluan. Kalau iris tu terbuka dengan besar, ramailah orang boleh masuk. Kalau iris tu tutup pintu kecil macam ni, so sikitlah orang boleh masuk. Bukan orang lah, cahaya yang masuk. So iris dengan pupil adalah dekat, saling berdekatan.
Iris mengecil, anak mata pun akan mengecil. Itu dua fungsi yang saling berkait. So bahagian depan kita ada iris, kita ada pupil. Next, kita pergi pada bahagian seterusnya iaitu kornea. Kornea. So what is cornea, guys? See, nampak pula sini. Okay, so kornea adalah satu lapisan ataupun transparent layer, lapisan yang lutsina ataupun kita panggil dia lut cahaya yang akan membias, that will refract and focus the light. Cahaya akan masuk dalam mata kita. So bahagian yang menerima cahaya tu adalah iris. Sorry, saya terkeluar tadi. Saya share balik. Sorry saya terkeluar tadi. Baik, sambung balik. Mana tadi? Dekat kornea. So apabila cahaya masuk melalui anak mata, dia akan pergi daripada kornea. Kornea the first part. Kornea ni yang menerima semua cahaya dan akan fokuskan semua cahaya itu masuk ke iris. Masuk ke anak mata dekat pupil. Kornea ni lapisan yang luar ni. Yang ini. Yang ini. Ini kita panggil dia kornea. Ini dia, guys. Sorry tadi saya terkeluar. Saya punya live ni terkeluar tadi. Internet kurang bagus pagi ni. Tapi tak apa, kamu boleh refresh balik, tengok balik dekat YouTube nanti Okay, so kornea ni lapisan depan. Dia akan membiaskan cahaya yang masuk dekat sini, cahaya akan masuk dekat sini. So dia akan fokus, bila masuk je dekat kornea ni, dia akan fokus pergi kepada pupil dekat sini. Macam itu cara dia. Okay, itu fungsi kornea. Okay, seterusnya kita pergi pada bahagian yang kita pergi pada di sini. Okay, aqueous humor. Aqueous humor. Humor bukanlah lawak. Humor adalah kita panggil satu, nak kata macam jelly, tak jelly. Dalam bahasa Melayu kita panggil ni gelemai. Gelemai maksudnya dalam macam jelly. Kamu pernah nampak jelly kan? Okay, jelly yang tidak berwarna. So apa fungsi dia? Dia adalah transparent fluid. Dia adalah cecair yang tidak berwarna yang akan mengekalkan bentuk bola mata kita dan juga membantu cahaya tu fokus ke dalam anak mata kita. So ibaratnya macam kanta lah, kanta pembesar tu. So fungsi kanta pembesar dia adalah untuk memfokuskan cahaya pada satu tempat ataupun pada satu spot. So the function of aqueous humor tu bukan jenaka humor dekat sini dia refer kepada fluid ataupun cecair, jelly tidak berwarna. Kalau kamu pegang mata kamu tu, kamu akan rasa macam ada jelly sikit. So depan tu aqueous humor. Macam berkaca, mata berkaca yang menangis, bukan menangis, mata tu berkaca. Itu kita panggil dia dekat kawasan aqueous humor, guys. Okay, so saya ulang balik. Yang ini aqueous humor yang berada di dalam. So yang ini tadi kornea. Okay, ini lapisan kornea. Yang dalam ni warna putih ni, ini adalah aqueous humor. Okay. Seterusnya bahagian yang terpenting kat sini, okay, kamu nampak tak ini? Ni macam kanta. So dalam mata kita pun ada kanta. Kita panggil dia kanta mata. Okay, so dalam bahasa Inggeris we call it as eye lens. So eye lens. Okay, yang ini bahagian seterusnya yang penting. Kanta mata. Kanta mata juga tidak berwarna, dia ada transparent. Sebab kenapa transparent? Kenapa banyak bahagian depan manusia ni transparent? Transparent maksudnya dia adalah lut sinar. Kerana kalau dia tak lut sinar, cahaya tak boleh masuk ke dalam. Contoh tangan saya ni. Okay, kalau kita suluhkan lampu, so cahaya tak boleh tembus ke dalam. So bahagian mata kita perlu terdiri daripada beberapa bahagian yang transparent to allow light enters to inside the eye, untuk membenarkan cahaya daripada luar kita ni masuk ke dalam mata. Okay, itu fungsi utama eye lens ataupun bahagian-bahagian yang transparent, bahagian yang lut sinar. Okay, what is the eye lens? Eye lens is a transparent and elastic convex lens which focus the light onto the retina. So kalau kita tengok dekat sini, okay, saya lukis sikit Okay, kanta mata manusia ataupun human eye lens, dia punya bentuk dia macam ni, guys. Dia berbentuk macam ni. Cembung. Yang ini kita panggil dia cembung.
Dalam bahasa Melayu kita panggil dia cembung, ataupun dalam bahasa Inggeris we call it as convex. Convex pula dah. Convex, C-O-N-V-E-X, convex. Okay, we have two type actually. Kita ada dua jenis contoh kanta. Bukan pada kanta mata manusia, kanta. Kalau macam saya ni, saya rabun jauh, short sightedness. Saya rabun jauh, saya punya kanta berbentuk cengkung. So, ni saya saja extra kelas. Saya tambah sikit maklumat. Okey, ni tak cantik pula. Sekejap Okey, kanta cengkung bentuk dia macam ni. Macam bentuk apple shape yang ada dimakan. Ini kanta cengkung ataupun kita panggil dia concave. This one is a concave lens. Kanta cengkung. Yang dalam mata manusia, dia berbentuk convex. Dia cembung, kembung-kembung. So, itu adalah kanta manusia. So, apa fungsi kanta ni? Dia akan memfokuskan semua cahaya tadi. Nampak tak? Ada 3 part tadi. Semua fokus. Fokus apa? Fokuskan cahaya untuk dihantar betul-betul dekat retina. Sebab dalam mata manusia, retina yang akan menghasilkan impuls. Kenapa saya selalu ulang impuls ni? Because impulse is an electrical signal that will transmit into the brain, and brain will interpret it as a sight. Otak kita yang akan terjemahkan. Oh, ini sekarang saya tengah belajar, saya tengah tengok buku teks, saya tengah buka laptop, saya tengah buka smartphone. So yang bekerja sekarang ni, memang tengah bekerja sekarang, mata kita tengah bekerja, mata saya, mata kamu semua, mata kamu yang menonton kita, memang tengah bekerja. So semua part pada bahagian mata kita sekarang tengah berfungsi. Kalau tak berfungsi, matilah dia. So itu yang saya nak terangkan dekat kamu sekarang. So setiap organ manusia dia mesti akan menghasilkan impuls. So impuls ni sangat penting. Baik. Saya sambung lagi sekali. Tadi kita dah pergi pada kanta mata. Seterusnya kita pergi kepada which part? Alright. Kita pergi yang ni dulu. Conjunctiva. Okay, conjunctiva ni kelas adalah satu lapisan membran. This one is a conjunctiva. Lapisan membran yang transparent. Transparent maksudnya lucina juga. Dia akan melindungi bahagian depan mata kita. Kalau kamu tengok dekat depan ni, kamu akan perasan conjunctiva tu macam mana. So dia akan melindungi bahagian depan mata kita. Baik, seterusnya kita ada ciliary muscle. Otot silia. Saya padam sekejap. Macam banyak sangat, takut tak nampak. Baik kelas. So, yang ini adalah ciliary muscle ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu otot silia. Otot silia ni berada di atas ni, yang warna kelabu. Kamu boleh tengok dekat buku teks yang berwarna kelabu. Dia adalah satu lapisan otot yang akan mengubah ketebalan kanta. Kalau mata kamu tengok benda jauh, kanta mata kamu ni automatik akan mengecil sikit. So apa yang menyebabkan dia mengecil adalah otot silia. So otot silia ni will reflex and contracts. Will relax and contracts. Otot ni dia akan mengecut, dia akan mengendur, dia akan mengawal saiz kanta kamu. Kalau kamu tengok benda jauh, otot silia ni akan mengecilkan kanta mata kamu. Kalau kamu tengok benda dekat, otot silia ni akan mengembungkan kamu punya kanta mata. Itu fungsi otot silia, ciliary muscle. Okey, dekat otot silia ni kalau kamu perhatikan, dia ada macam jalur-jalur ni kelas. Sekejap ni. Ini nampak tak yang jalur-jalur ni? Okey, yang jalur-jalur ni kita panggil dia ligament suspensory ataupun suspensory ligament. Apa kita panggil dalam bahasa Melayu? Saya lupa pula. Ligament suspensory. Dia macam ibaratnya macam berbenang suspend yang memegang. Dia macam ibaratnya macam gam lah. Dia bukan gam, dia macam satu tali ataupun berbenang halus yang memegang kanta mata kita. So dekat atas ada, dekat bawah pun ada. Dia pegang kanta mata manusia. Okay, kanta mata kita lah. Kanta mata kita semua. So itu adalah suspensory ligament. Okay, so dah settle semua bahagian depan mata manusia. So saya ulang balik, pada bahagian depan mata manusia yang penting yang ini saya tanda star, kornea, iris, pupil, sebab dia saling relate to each other.
And then kita ada otot cilia, kita ada kantang mata, kita ada suspensory ligament, aqueous humor, gelem air, and conjunctiva. Dia bukan semua part kamu kena hafal, no. Yang kamu perlu tahu sebenarnya adalah macam mana cahaya daripada luar mata kita masuk ke dalam mata kita. Okay, kita dah 25 minit ni. Okay, saya bajet dalam 40 minit je, tak lama. Baik. Sebelum tu tadi pula, kita bincangkan tentang lapisan mata. We are discussing about human eye layers. Lapisan yang paling luar yang kamu nampak warna putih tu, kalau kamu tengok mata sendirilah, senang. Kita semua ada mata. Lapisan yang berwarna putih tu, itu kita panggil dia sclera. A strong layer which giving a shape to the eye. So sebab tu kita panggil dia eyeball, bola mata. Mata kita ni berbentuk bulat. Kalau kamu pegang macam tu, kamu boleh rasa. Next, lapisan yang kedua yang tengah-tengah kita panggil dia choroid. Supply oxygen. Dalam choroid ni ada banyak salur darah yang berwarna hitam. Ada banyak blood vessel. So dia akan supply oksigen dan juga nutrien kepada mata. And then the inner part, bahagian yang paling dalam, which is the important part, adalah retina. Sebab dalam retina ada photoreceptor, ada reseptor, penerima rangsangan, iaitu cahaya untuk menghasilkan impuls yang akan dibawa ke otak. Okey, sekarang kita pergi pada bahagian belakang sikit pada mata manusia. Okey. Ada dua spot. Dekat mata kita ada dua spot. Spot tu maksudnya kita panggil dia titik. Okey, spot guys. Okey, ni saya padam. Nanti kamu boleh pula. Saya padam sekejap saya padam. Okey, selamat datang pada yang baru masuk. Boleh respon dekat YouTube, boleh tulis komen. Kalau tak faham, kalau tak jelas, kalau laju sangat ke, nanti boleh ulang balik siaran video YouTube kita ni. Okey, so sekarang mari kita tengok sama-sama. Let's going to the at the backstage of human eye, bahagian belakang. Yang pertama tadi saya cakap, nampak lah bu. Tengok on. Baik. Tadi isteri saya. Okay, now the first spot we call it as yellow spot. Okay, sekejap. Pen merah. Pen merah. Okay. Yellow spot ataupun bintik kuning. Yellow spot adalah bahagian yang ada pada retina juga. Okay, yellow spot is a spot that is very sensitive to the light and it has many photoreceptor. Nampak tak dia tulis sini? It has many photoreceptor. Maksudnya titik kuning ni ataupun bintik kuning ni adalah kawasan reseptor, kawasan retina yang mana dia akan mengesan. Dan dia adalah satu kawasan yang sangat sensitif dengan cahaya. Senang untuk terima cahaya. So itu kita panggil dia bintik kuning, yellow spot. Another spot in human eye, we call it as a blind spot. Ni yang kat bawah ni. So kita ada dua spot guys. Kita ada dua spot yellow spot and blind spot. Blind spot ni dalam bahasa Melayu kita panggil titik buta. Titik buta. Pernah tak kalau kamu kalau kamu biasa naik motor lah, kamu naik motor ke ataupun kamu naik kereta bersama ayah kamu ke, tiba-tiba tengah nak masuk simpang, terlanggar motor ataupun tak perasan sebelah kiri tiba-tiba ada kereta, macam itu. Itu adalah satu kawasan titik buta, kita panggil. Semua manusia ada titik buta. Semua kita manusia, all human being has a blind spot. Kita ada satu kawasan di dalam mata kita yang tak ada langsung. Blind spot ni kawasan yang mana dalam retina dia tak ada photoreceptor. Kalau kamu tengok sini dia cakap the part of retina which is not sensitive to the light as there is no photoreceptor. Okay, dia terletak dekat mana? Dia terletak di sini. Ini dia. Inilah kawasan blind spot. Dia tidak menerima cahaya. Sedangkan kawasan yellow spot yang berwarna kuning ni, sekitar sini, dia ada banyak photoreceptor yang akan menerima cahaya, tetapi tidak pada blind spot. Okay, nanti saya akan kongsikan satu aktiviti mudah macam mana kita nak tengok kawasan blind spot mata kita, mata kamu semua. Baik, so and second last kita pergi pada vitreous humor. Vitreous humor same as aqueous humor. Okay, but slightly different. Aqueous humor consists of fluid, terdiri daripada cecair. Tapi vitreous humor dia lebih kepada jelly structure. Kalau kamu perasan, cuba pegang mata kamu tu. Dia macam jelly. Dia tak keras.
Dia keras tapi dia macam ada pejal-pejal sikit. Tapi kalau picit mata kamu, pernah tak picit mata lembu? Kalau kamu picit mata lembu tu, dia akan pecah macam jelly. So itu kita panggil dia vitreous humor. Kawasan yang transparent, jelly is like substance which maintain the shape of eyeball and focus the light, also focus the light onto retina. So dia adalah satu bahagian yang berbentuk jelly yang memberikan fungsi untuk memfokuskan cahaya untuk pergi ke retina. Bahagian dalam ni lah, bahagian utama, bahagian dalam ni. Yang kamu pegang mata kamu tu macam jeli-jeli sikit, itu kita panggil dia vitreous humor ataupun dalam bahasa Melayu gela maca. Gela maca. Bukan maca-maca, gela maca. Baik. So the last part, okay, which is also important, kita panggil dia optic nerve. Optic nerve guys. Namanya optic nerve ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia saraf optik. So what is the function of optic nerve? Optic nerve will carry the nerve impulse that has been triggered by retina or photoreceptor to the brain and it will be interpret. Maksudnya apa? Saraf optik ni akan mengambil semua impuls yang dihasilkan oleh retina ataupun photoreceptor tadi untuk dihantar ke otak. So yang ini banyaklah saraf. So saraf dia akan pergi ke otak, our brain, and our brain will interpret the data. Bukan data, maklumat tu lah, maklumat impuls tu tadi, isyarat elektrik tu tadi. Oh, muka cikgu, oh muka mak, oh gambar SpongeBob. Contohnya macam itu. Apa surah Pasifik? Okay, itu maksudnya. Okay, so jelas kalau ada apa-apa soalan, kemukakan dalam WhatsApp. Kita sedang membincangkan tentang bahagian mata manusia. There are 15 part of human eye dan kita boleh bincangkan lagi macam mana kita boleh melihat. So saya habiskan sesi saya pada hari ini. So terima kasih kepada siapa-siapa yang menonton. Okay, so saya tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.